Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Para pendengar yang budiman, tajuk yang akan diperkatakan pada petang ini berkaitan dengan Lailatul Qadar. Syukur alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan menemui Ramadan yang penuh barakah. Bulan yang kita nantikan kedatangannya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah siang dan malam secara berterusan. Di siang hari kita berpuasa dan malamnya dipenuhi dengan tarawih, tadarus dan ibadah-ibadah yang lain. Sebagai manusia yang lemah dan seringkali melakukan kesilapan, sama ada tanpa disadari atau dengan sengaja kepada Allah atau kepada manusia, maka wajarlah kita sentiasa memohon keampunan Allah. Rasulullah telah bersabda, "Kullu bni Adam khatta'ah wa khairul khatta'in at-tawwabun." Bermaksud, setiap manusia terdedah untuk melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik pesalah itu ialah yang bertaubat. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ad-Dailami. Bertaubat dan memohon ampun dan maaf tidak punya waktu tertentu, tetapi wajib dilakukan sebaik saja kesalahan atau ketelanjuran telah berlaku. Namun Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang membuka pintu seluas-luasnya di bulan Ramadan ini, terutama di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam istimewa untuk kita memohon keampunan, di mana malam tersebut merupakan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita digalakkan untuk memperbanyakkan kebaikan di malam dan di hari tersebut. Namun, apakah kita mengetahui tentang makna dan keutamaan dari malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, yang dijamin Allah untuk terus menjaganya kekal dengan ketulinannya yang menjadi panduan kepada umat Islam dalam seluruh kehidupan, sama ada secara individu, berkeluarga dan bermasyarakat, serta menampilkan peraturan yang lengkap untuk melestarikan kehidupan yang bermoral dalam kehidupan di dunia. Ini dijelaskan dalam ayat pertama surah Al-Qadar. Kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang mulia kerana ia lebih baik dari 1000 bulan. Segala amalan yang dilakukan pada malam itu akan diberikan ganjaran yang amat besar. Dan mungkin dalam keadaan biasa kita tidak akan mampu untuk mengusahakannya. Ketiga, Lailatul Qadar mempunyai keistimewaan yang luar biasa kerana banyaknya malaikat yang turun ke bumi sebagai petanda turunnya barakah dan rahmah dari Allah yang menampakkan tanda kasih dan sayangnya. Maka wajarlah bagi kita untuk memperkukuh hubungan dengan Allah, semakin mematuhinya dan berusaha bersungguh-sungguh menjauhi larangannya. Yang keempat, Lailatul Qadar juga dianggap malam di mana takdir manusia dicatat. Ia terkandung dalam surah Ad-Dukhan ayat 4. Ini yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir yang menyatakan bahawa pada malam Lailatul Qadar akan dijelaskan secara terperinci di Lauh Mahfuz mengenai penetapan takdir manusia dalam 1 tahun. Lembaran yang menjelaskan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman ini menegaskan bahawa Lailatul Qadar bukan hanya sekadar keberkahan dan turunnya Al-Quran, kerana
kita juga dianjurkan untuk meningkatkan ibadah dan memohon keampunan Allah agar mendapat rahmah yang berkekalan. Juga diajarkan juga kepada kita untuk bermunajat bagi mendapatkan kesejahteraan bagi diri, keluarga dan masyarakat. Kelima, malam pengampunan dosa. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang harus dilakukan jika berada pada malam Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan agar membaca doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bermaksud, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah segala dosa-dosaku. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Demikian beberapa keistimewaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar untuk menjadi pendorong dan membangkitkan semangat kita berusaha menemui malam-malam tersebut. Kerana terdapat juga hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bermaksud, intailah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir Ramadan. Keistimewaan Lailatul Qadar juga disebutkan Rasulullah dalam hadis yang bermaksud, sesiapa yang qiyam pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap redha Allah, nescaya akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kita perlu berusaha gigih dan yakin, dan ia tidak bermula pada 10 malam terakhir, tetapi lebih awal dari itu. Dengan pertama, memperbanyakkan salat tahajud dan jadikanlah ia sebagai rutin harian, dan buatlah sekedar kemampuan, paling kurang 2 rakaat, dan waktunya tengah malam hingga subuh menjelang. Dan ia tidak terbatas pada bulan Ramadan sahaja. Kedua, sentiasa membaca Al-Quran dan jadikan ia sebagai satu bahagian daripada hidup kita, walaupun selembar dalam sehari, agar jiwa dan hati kita disinari cahaya Al-Quran dan mudah untuk melaksanakan ajarannya, terutama di bulan Ramadan. Terdapat hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jibril menemuinya pada tiap malam bulan Ramadan dan dia iaitu Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya. Yang ketiga, zikir dan doa. Banyakkan doa yang telah diajarkan Rasulullah seperti yang diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan awal tadi. Keempat, banyakkan bersedekah. Kerana bersedekah adalah melahirkan rasa tanggungjawab sosial kita. Sebagai mukmin, kita tidak hanya menumpukan kepada ibadat peribadi sahaja. Imam Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis bermaksud, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Kelima, memperbaiki hubungan antara kerabat, jiran, tetangga dan teman-teman, serta memaafkan mereka. Jika mengharapkan Allah mengampuni kita, maka kita juga perlu memaafkan sesama kita tanpa mereka meminta maaf. Dan lebih mulia lagi jika kita dapat melupakan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Kita amat yakin dengan janji Allah yang bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sedia mengampunkan hamba-hambanya meskipun dosa-dosa itu sebanyak buih-buih di laut. Rebutlah peluang yang terbuka sepanjang bulan mulia ini, terutama di malam Lailatul Qadar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.